فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh jawatan kuasa Surau An-Nur, para asatidzah, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Ta'ala Azza wa Jal. Kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpah kurnianya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita melaksanakan ibadah. Ada kalanya orang yang dalam kesempitan Allah lapangkan untuk masih mampu beribadah kepada Allah, tuan-tuan. Ada kalanya orang yang sakit, walaupun dalam keadaan sakit tenat, masih lagi dilapangkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadah. Ada orang yang dalam keadaan kesibukan, dalam keadaan yang masa yang agak sempit, tetapi Allah masih lagi lapangkan untuknya melakukan amal ibadah. Tetapi ada kalanya juga orang yang tiada apa-apa pun tetapi tidak mampu untuk melapangkan dirinya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta tolong kepada Allah, ya Allah tolonglah kami ya Allah. Untuk apa? A'inna ala zikrik, untuk kita mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita mencukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala lah yang berkuasa. Sebab itu hati kita ini milik Allah Ta'ala Azza wa Jal. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Kita minta Tuhan yang membolak-balikkan hati ini untuk thabbit qulubana ala dinik, supaya Allah tetapkan hati kita itu duduk di atas jalan agamanya, atas jalan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berubah. Kalau tergelincir sekalipun, diletakkan kembali di atas jalan yang lurus itu. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma amin. Tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah Ta'ala Azza wa Jal, sebelum tu saya mohon maaf tuan-tuan, kalau ikut hari baru ni, hari apa? Hari Ahad kuliah dia, tuan-tuan. Tapi ada masyaqqah di tengah jalan. Itu nak sebutnya, kadang-kadang kita merancang tapi Allah menentukan. Tak? Saya tak bawa apa? Smart tag, Tashengo pun tak ada. Lepas tu cuba pakai IC tak boleh terima pula. Bukan tak boleh terima apa, IC saya tu chipnya dia tak boleh baca. Jadi kalau saya jalan juga dengan jalan jauh, tuan-tuan, takut tak boleh nak. Sebab sekarang ni tol dia tak sama macam dulu, boleh bayar cash. Dia semua cashless sekarang ni, tuan-tuan. Tapi apapun, Allah Ta'ala mudahkan pertemuan kita pada hari ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tautkan silaturahim di kalangan kita, dan konsisten istiqamahnya kita sama-sama dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan usaha untuk menuntut ilmu, tuan-tuan. Dan sebelum tu, tuan-tuan, saya ucapkan selamat tahun baru pada tuan-tuan, 1445 Hijrah, tuan-tuan. Kita sudah pun masuk tahun yang baru. Sebab tu bila sebut hijrah ni, tuan-tuan, teringat saya pada guru saya, Fadilatul Syekh Al-Ustaz Zawawi Mujahidin, salah seorang alim Fatani, tuan-tuan. Dia mengajar kami ketika, saya ingat lagi, ketika itu usia saya 14 tahun ke 15 tahun, lebih kurang gitulah.
Dia sebut satu kalam yang begitu baik sehingga kan kami suka. Dia dipanggil al-iktibas. Dia ambil kaedah yang Nabi sebut, cuma dia gunakan lafaznya yang ditambah sendiri sikit lafaznya. Kalau kita tengok inna miftah as-salah at-tuhur. Adapun hadis yang lain inna miftah al-jannah as-salah. Maka disebut inna miftah al-hijrati as-salah. Dia sebut, dia kata apa? Kalamnya dia kata apa? Sesungguhnya anak kunci bagi hijrah, dia kata. Ini bukan hadis tuan-tuan. Inna miftah al-hijrati as-salah. Sesungguhnya anak kunci bagi hijrah itu as-salah, dia kata sembahyang. Sebab apa tuan-tuan sembahyang ni menjadi kunci kepada hijrah? Kalau kita lihat dari sudut pensyariatan salat itu adalah sebelum apa dia berlakunya hijrah. Sebab tu dia awal daripada hijrah kemudiannya. Sebab itu 3 tahun terakhir Nabi berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Waktu itu dipanggil Amul Huzun, tahun kesedihan tuan-tuan. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Khadijah, Sayyidatina Khadijah wafat. Kemudian meninggal pula pakciknya Abu Talib tuan-tuan. Lalu berlakulah peristiwa yang kita juga maklum, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Itulah waktu yang dikatakan juga pensyariatan salat. Daripada ayat yang buktinya dalam surah Al-Isra', tuan-tuan, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-aqsa wa ila akhir ayat. Al-Mi'raj dalam ayat dalam surah An-Najm, laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Itu ketika peristiwa Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Sidratul Muntaha. Jadi itu membuktikan bahawasanya ayat ini lebih awal turunnya berbanding peristiwa hijrah. Di ayat Makkiyah dalam surah Yasin sendiri pun kita baca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Itu ayat yang mengisahkan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah, lalu Allah Taala jadikan di tepi, di depan dan belakangnya dinding, sehingga mereka tidak nampak Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke kota Madinah, tuan-tuan. Jadi apa yang kita dapat, tuan-tuan, bila sebut as-salah ini adalah kunci bagi hijrah, tuan-tuan. Kita nak sebut apa tentang hijrah? Kita nak kata hijrah ke mana, tuan-tuan? Kita nak hijrah menjadi orang yang zuhud hatinya. Sebab itu, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala Azza wa Jal, Allah Ta'ala menyebut dalam ayat Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fahsya', kita faham dari sudut secara literalnya ayat ini, sesungguhnya sembahyang itu boleh mencegah seseorang pada fahsya', benda keji. Siapa mengaji lughah, tuan-tuan, bahasa Arab, dipanggil satu, dipanggil al-ijaz fi nutqi, fi nutqil Quran, fi qiraatil Quran. Mukjizat dari segi penyebutan ayat-ayat Quran, tuan-tuan sendiri, fahsya' itu pun sudah menggambarkan, walaupun tak tahu makna, cara sebutannya itu pun sudah menggambarkan maknanya sendiri. Ha, shin, na, benda keji. Kita tak suka fahsya', kita tak sebut fahsya'. Bila fahsya' dia tak berlaku tafashi, dia mesti ini. Cuma sebelumnya ada huruf ha, fahsya'. Jadi benda itu pun sudah menggambarkan benda yang tak disukai. Jadi fahsya' itu benda keji, benda yang melibatkan dalam hati kita, tuan-tuan. Kita buruk sangka, kita riak, sum'ah, dan semuanya berkaitan benda keji dalam hati, tuan. Tapi Allah, orang lain tak tahu pun, melainkan diri kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wal munkar, perkara munkar ini zahir, boleh dilihat, dinilai dengan mata kasar kita. Orang tu mabuk depan mata kita, itu munkar.
Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut man ra'a minkum munkara. Tengok, Nabi tak suruh kita untuk perbetulkan islah. Kalau kita nampak kemungkaran itu, Nabi suruh betulkan. Tetapi benda keji Nabi tak suruh pun, sebab benda tu tak nampak. Nabi tak suruh hukumkan orang itu. Sebab tu dalam hadis tersebut, man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadihi, maka ubah dengan tangannya. Fa in lam tastati', kalau kamu tak mampu, fa bi lisani, ubah, cuba nasihat dengan mulut. Fa in lam tastati', kamu tak mampu juga, fa bi qalbi, maka ubah dengan hati. Maknanya apa, tidak mencela perbuatan itu, dan kita meninggalkan perbuatan itu. Zalika ataful iman, tapi itulah paling lemah selemah-lemah iman, hanya boleh ubah dengan hati. Tapi dalam fahsyak ini tak boleh, yang tak nampak. Jadi macam mana sembahyang itu boleh mencegah kita daripada fahsyak dan munkar? Banyak orang, ramai orang, bahkan kita sendiri, tuan-tuan, kita menilai kita sendiri, sembahyang itu yang kita tunaikan, tuan-tuan, tapi banyak juga masih dosa yang kita buat. Kenapa jadi sedemikian? Masih banyak dosa yang kita buat, masih banyak benda keji yang kita buat, masih juga kita buruk sangka. Dalam sembahyang pun kita buruk sangka ke orang. Contohnya lah, tak boleh jadi begitu. Dalam sembahyang boleh jadi makmum buruk sangka kepada imam, boleh jadi begitu, walaupun sembahyang. Lagilah orang yang tak sembahyang. Lagilah kalau orang yang tak sembahyang. Orang yang sembahyang pun masih lagi dalam dilema, dalam mencari arah tujunya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sembahyang ini kekuatan senjata yang begitu hebat. Sebab itu runtuhnya sesebuah kerajaan gergasi dunia pun sebab sembahyangnya, bukan sebab kerana kekuatan ketenteraan dengan jumlah yang ramai. Dah, sejarah telah membuktikan, banyak dah, daripada bermula zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah pada era zaman kerajaan Uthmaniyah, tuan-tuan. Bagaimana Konstantiniyah itu dibuka, tuan-tuan. Bila dibuka itu bukan sebab kerana kekuatan apa dia tentera-tenteranya yang menolak kapal itu ke darat, melepasi lembah gunung pula. Kita duk bayangkan, hebatnya tentera dia. Bukan sebab hebat itu, tetapi sembahyang yang telah dibina dalam diri mereka, tuan-tuan. Sebab tu cuba kita tilik sikit, tuan-tuan. Nak sebut pun ni bukan ceramah ma'al hijrah, tuan-tuan. Kita nak ambil iktibar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tuan-tuan. Kita kata, aku ni banyaknya dalam perasaan aku ni suka buruk sangka ke orang, menghukum orang dengan mudah. Kan? Hati kita ni, orang kata, kerasnya pada orang dalam sesuatu masalah tertentu. Kita ni, orang kata, banyaknya ke arah itu. Tengok dalam bab al-wudu. Kalau kita baca hadis yang kita akan baca dalam kitab tu, tuhur syatrul iman, betul tak? Hadis ke berapa? Saya tak bawa kitab hari ni. Saya ingat dekat sini kitab Bahrul Madi. Tersalah pula bawa kitab. Ada kitabnya, kitab Bahrul Madi buat dibawa. At-tuhur syatrul iman, hadis yang kita nak mengaji itu, yang ke berapa dalam bab apa? Dalam bab sabar, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tengok, Nabi kata, fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilahu 3 marrat. Nabi kata, jangan kamu rendam tangan kamu ke dalam satu bekah air. Ada satu bekah air itu apa? At-tuhur. Kamu yang tuhur. Air itu at-tahur, untuk berwudu. Hakikatnya tangan itu tak ada najis, tuan-tuan. Tangan kita tak ada najis, bersih, suci. Sehingga kan kata para ulama dalam bahaskan hadis ini dalam bab at-taharah, tuan-tuan, dalam bab al-wudu itu, kalau sengaja direndam juga, hadis itu hasan sahih. Juga ada dalam riwayat At-Tirmidzi, cuma saya baca itu riwayat datang pada Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Jami' At-Tirmidzi, tuan-tuan. Kalau rendam juga tangan dalam tu
air itu tidak jadi mutanajis, masih suci tuan-tuan. Tetapi perbuatan itu makruh di sisi mazhab al-Imam Syafi'i. Nah, kenapa makruh? Sedangkan tangan kita bersih. Kita, masyarakat kita tuan-tuan, nak sebutnya, bila mengaji fiqh, banyak berpegang kepada hukum semata. Betul tak? Bila hukum hanya sekadar untuk mengesah, tak sah. Kita kata masih sah tak wuduk tu? Masih sah, kata tak? Makruh saja, kita kata makruh je pun. Makruh kaedahnya la yu'aqabu ala fa'lihi wa yuthabu ala tarkihi. Buat tak dosa, tinggalkan perkara makruh itu dapat pahala. Jadi kita pun tak apa, buat tak apa. Tak? Sebab tu rata-rata kalau qullah tuan-tuan, qullatain, dua qullah air yang kita besar dekat masjid tuan-tuan, berapa ramai yang nak basuh tangan kat luar? Kalau tak ada patang pipe kat situ tuan-tuan, dia celup tangan dalam tu, basuh kat dalam tu. Sebab dia mengaji apa? Air dua qullah ke atas, jangan kata tangan yang tak najis ni. Najis mughalladhah jatuh dalam tu pun, selama mana tak berubah sifatnya, maka dia tetap suci. Betul tak? Nampak tak kita pegang hukum? Semata-mata kita pegang hukum. Kita tak faham apa yang tersirat daripada setiap terbenanya hukum tuan-tuan. Sebab tu mengaji fiqh ni, dia bukan membina hukum, dia membina akhlak. Tuan-tuan kena simpan di minda tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada kitab mengaji fiqh dekat masjid, di dekat surau tuan-tuan, tuan-tuan kena faham, mengaji fiqh bukan nak tahu hukum. Nak tahu bagaimana membina peribadi akhlak kita ini. Sebab tu tengok orang Arab dahulu, dia faham fiqh tuan-tuan, dia akan guna fiqh itu untuk menjadi hukum semata. Sebelum kita nak sambung situ, saya nak sebut sikit, nak gambarkan orang ni kalau dia berhukum macam mana. Satu hari ada satu hamba Allah Ta'ala ni, dia belah kambing. Berapa ekor kambing akan dikeluarkan satu ekor kambing sebagai zakat? Dia memiliki berapa ekor? 40 ekor. Okey. Selama mana dia cukup haul. Haul itu nisab dia 40 ekor kambing, maka keluar satu ekor. Dan syarat kedua cukup haul, iaitu 12 bulan, 1 tahun. Okey, baik. Dia ada 39 ekor kambing. 39 ekor kambing tu, maka maka satu ekor kambing tu bunting. Maknanya on the way dia nak dapat jadi 40. Dan berlaku itu pula, dia kira-kira kambing tu beranak, dia, kalau orang yang biasa belah kambing, dia tahu tuan-tuan. Dia boleh kira, dia tahu dah. Dia dengar bunyi kambing tu pun dia tahu kambing dia sakit perut, kambing dia nak beranak, semua dia tahu. Orang yang biasa belah kambing tuan-tuan, jangan main-main tuan-tuan. Kepakaran orang yang belah kambing ni tuan-tuan. Jadi dia tahu kambing dia beranak tengah bulan Januari, contoh, ataupun Muharram. Ada kambing dia Zulqa'dah, bulan besar, maknanya bunting besar dah perut tu. Jadi dia pun panggil si fulan ataupun dia punya amil kerja dah. Dia kata hampir cari seekor kambing. Hampir cari seekor kambing, sembelih, dia kata. Paha belakang tu, sebelah tu ambil kat hang, hak lain tu hang bagi kat aku nak jamu makan, keluarga aku makan. Faham tak tuan? Faham tak cerita ni? Dia sembelih, jadi tinggal berapa? 38. Betul tak? Jadi dia sembelih tu dekat nak cukup haul, dia sembelih. Maka bila masuk tahun baru, cukup haul tu, beranak kambing pula tadi, tak jadi 40, jadi 39 balik. Maksudnya apa? Kita tak boleh hukum, dia yang tahu. Kalau orang kata kamu cuba helah, boleh jadi helah. Hukumnya kalau dia sengaja helah, dosa besar. Tapi dia faham hukum tadi, dia faham hukumnya. Dia faham hukum dia, maknanya dia tiada manfaat pun nak guna, nak bagi makan keluarga dia, boleh bagi makan lain pun selain kambing. Dia tak mau bagi ke orang lain, nak bagi pada fakir miskin sebagai zakat kambing itu. Macam kita,
ada duit dalam tu. Nisab simpanan kita di negeri Selangor berapa? RM14,000. Setahun. Tak bergerak duit tu, tak mengalir, tak dikeluar, tak apa. Dalam tu ada 13,500. Tak ada manfaat pun. Kita pun masuk, padahal kita boleh nak masuk duit tu dalam tu simpan tuan-tuan. Tapi kita sengaja tak membuat. Mana kita tahu hukum nak? Kita tahu hukum. Kita boleh manipulate hukum fiqh. Sebab tu hukum fiqh kalau mengaji, sebab tu orientalis tuan-tuan, dia mengaji fiqh. Jangan main-main. Di Oxford tuan-tuan, dia hafaz Quran, dia hafaz hadis, kita kalah tuan-tuan. Tapi dia nak cuba manipulate sistem-sistem yang ada Islam. Lagi-lagi mereka mengaji bab fiqh tuan-tuan, sebab dia nak manipulate hukum yang ada. Nampak tak? Maka kita tak berdosa. Nampak tak? Tak berdosa sebab tak cukup haul. Kita kata tak berdosa pun. Perbuatan itu tuan-tuan, di sisi ulama mazhab Imam Syafi'i, apa hukum dia? Makruh tahrim. Lagi sekali bila dengar tahrim tu hampir pada haram. Kata makruh saja, boleh buat buat tak apa. Tu akhirnya terjebak, dia tiada rasa ihsan dia terhadap orang tadi. Kalau ikut dia mampu buat tak? Mampu dia buat. Jadi itulah maksudnya tadi kita balik membina peribadi akhlak ni tuan-tuan daripada hukum, bukan mengaji hukum semata-mata, nak tahu apa hukum dalam setiap ibadah itu. Nabi kata fala yaghmis yadahu fil ina, kata Nabi, jangan kamu celup tangan kamu hatta yaghsiluhu thalatha marrat, sehingga kamu basuh 3 kali, kata Nabi. Basuh 3 kali. Tengok apa tanbih dia. Hadis tu awal Nabi sebut idza taiqadha ahadukum min nawmihi al-lail, kata Nabi, jika seseorang itu bangkit daripada tidur malamnya. Nampak? Tidur malam. Kita kalau baca hadis tuan-tuan, kita akan faham satu hala saja. Maknanya kalau tak tidur malam boleh. Betul tak? Kalau tak tidur malam boleh masuk air itu. Itu kalau kita yang baca. Sebab tu habis lingkup fiqh tuan-tuan, kalau kita yang buat hukum. Sebab kita tak tahu ilmu alat. Kalau ada satu pengajar, siapa mengaji fiqh tuan-tuan, dia wajib mengaji satu usul, dipanggil ilmu tarjihat. Dia nak tarjih dalil tu. Dia nak tarjih dalil tu tuan-tuan. Dia nampak sampai 20 cabang, sampai 100 cabang kefahaman pada satu dalil nas itu. Sebab tu Imam Syafi'i dan kitab Al-Um dia kata apa? Nabi bagi minimum, paling minimum sekali, paling minimum orang yang tidur, sebab Nabi kata idza taqadha ahadukum min nawmil lail, maknanya orang yang tidur dia tak tahu apa. Sebab di hujung hadis tu pula Nabi kata inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, seseorang tu tak tahu di mana tangannya berada ketika tidur malam. Jadi kita faham hadis ni, rupanya hanya berlaku pada tidur malam sahaja. Kalau tak tidur maka boleh celup. Betul tak? Tengok Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i meletak situasi itu adalah yang paling minimum. Ini kan pula orang yang tak tidur, lagi-lagi mesti dia tahu di manakah berada di tangannya. Sebab hakikatnya orang yang tidur tadi dia tak ada najis pun, walaupun dia gaul pungkok, walaupun dia gaul, tak ada najis, tangan tetap suci, celup masih ni, melainkan ada zahir jelas najis pada tangan itu. Ya, kalau air itu sedikit, maka jadi najis lah, tak najis air itu. Tetapi maknanya lagilah orang yang tak tidur dalam keadaan jaga, sedar tuan-tuan, maka banyak tempat, walaupun dia tak pakai najis, dia tahu tak tempat-tempat yang boleh menyebabkan tangan dia itu kotor, bukan kotor dah sampai ke najis, ada najis mughalladhah ataupun najis mutawassithah, memang tak lah, tak ada kan. Tapi tempat yang secara umum kotor ini di sisi kita macam mana? Yang kita faham tak semestinya pegang najis, betul tak? Ada tempat yang kotor yang tak sesuai untuk kita terus menyentuh sesuatu, lagi-lagi macam makanan. Makanan dengan air untuk beribadah, mana lebih aula untuk dijaga kebersihan? Tengok ulama bahas. Makanan, kita nak makan nasi lemak ni dengan tangan kita, kan? Dengan air untuk berwuduk, manakah lebih aula untuk kita jaga kebersihannya?
Nampak tak sembahyang tu tiang tuan-tuan? Dia tiang tegak. As-salatu imaduddin. Kuat tak? Maknanya sembahyang itu lebih aula untuk dijaga kebersihannya. Maka sebab tu kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, dan disyarah dan diterangkan juga ada banyak-banyak ulama mazhab Syafi'i, antaranya Imam Nawawi yang masyhur dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughni Muhtaj, ataupun ulama kontemporari seperti Al-Marhum Fadlatul Syekh Al-Ustaz Doktor. Ustaz ni di Arab dia bukan ustaz macam saya tuan-tuan, dia profesor. Ustaz tu profesor tuan-tuan. Al-Ustaz Dr. Wahbah Zuhaili tuan-tuan, dibahas tentang ni, isu ni, mencelup tangan ni dalam air. Termasuk Dr. Mustafa Bura, pun tak banyak, dia pun syarah dia sikit je dalam kitabnya tu, kitab yang orang kata untuk fiqhul awam, simple dia terangkan. Tapi dia letakkan hukum situ makruh. Mana makruh? Jadi tuan-tuan, makruh itu rendam tuan-tuan. Tangan kita terus masuk walaupun hakikatnya tak ada najis. Untuk apa? Bina akhlak tuan-tuan. Bukan hanya bila kita makruh. Makruh tak sah ke? Masih sah. Ustaz kata, kita tanya Ustaz, kalau saya rendam juga, kita banyak tanya bab hukumnya. Hukum kita tanya, kalau saya rendam juga tangan saya Ustaz dalam air wuduk tu, wuduk saya batal ke? Tak, masih sah. Orang kita kata tak apa. Tu yang kita banyak pegang begitu. Tetapi yang tersiratnya, kata ulama sebut ihtiramu al-akhar. Orang yang tak mau celup juga, baru kita nampak beratnya makruh ni. Kalau tak kita nampak makruh ni ringan sahaja. Beratnya makruh ini tuan-tuan, sebab apa? Bila kita kenangkan orang lain nak guna air tu, kita nak kenangkan orang lain nak guna air tu, dalam qolah kita contoh kata, di situ akan timbul perasaan zuhud, tawaduk dalam diri dia. Baru kita akan faham, oh inilah yang dimaksud inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang boleh cegah diri kita daripada melakukan fahsya'. Lembut tak hati dia? Lembut. Dia buat itu bukan semata hukum, tetapi dia buat untuk membina peribadi akhlak dia tuan-tuan. Tak maulah buat macam tu. Sebab saya nak apa dia? Menjaga integriti, akhlak kita kata. Bahasa modernnya integriti. Kita nak jaga integriti diri kita dengan kita memelihara air ini bukan hanya untuk digunakan secara peribadi kita sahaja. Itu yang menjadikan orang itu seorang hamba ataupun seorang yang boleh dapat fadilat, kelebihan dan sembahyang itu, itulah yang dia dapat. Sebab tu kita tuan-tuan mudah melenting tuan-tuan. Sembahyang kita banyak lompong. Dari mula-mula lagi tuan-tuan. Sebelum wuduk apa tuan-tuan sunat? Sunat sebelum berwuduk apa? Sebelum kita berwuduk, mula berwuduk tak kira lah daripada perkara sunat kita buat, masuklah perkara yang wajib, rukun wuduk itu sendiri. Sebelum wuduk apa sunat dibuat? Dia ada satu, dipanggil siwak. Kan? Siwak. Gosok gigi tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak hadis Nabi dia sebut dalam bab basal, bawang itu? Nabi sebut bila seorang makan bawang jangan kamu hampiri sembahyang. Apa hukum ni? Makruh je. Dia kata makruh je. Tak sah ke sembahyang? Sah. Bukan kata tak sah. Sah. Tetapi lomponglah sembahyang itu sedikit, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, hadis yang Nabi kata, ala adullukum ala ma yahullah apa? Ala adullukum ala ma yahullah bihi al-khataya. Nak dak aku tunjuk, kata Nabi, ada satu benda yang boleh menyelamatkan atau menghapuskan dosa-dosa kamu, wa yarfa'u bihi darajat, dan boleh angkat darajat. Kata Nabi, isbaghul wudu' 'ala al-makarih, kata Nabi, sempurnakan wudu' dan tinggalkan perkara makruh. Itu maknanya sempurna. Maknanya masih buat perkara makruh, tak sempurnalah wudu' tu, tapi masih sah tak? Masih sah. Kita banyak pegang hukum saja, tak apa, buat juga. Okey. Basal ni tuan-tuan, bawang ni, mulut kita tuan-tuan. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab
Nipislah kitab mudah. Kalau kitab Tibyan ni tebal sangat. Imam Nawawi sebut. Kitab yang nipis Al-Adhkar, dalam bab siwak, membersih mulut, kan? Laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwak, kata Nabi. Kalaulah tidak membebankan umat aku, kata Nabi, aku nak wajibkan mereka apa? Siwak, gosok gigi. Anda kulli waktu salah, setiap waktu sembahyang. Cuma mari khilaf ulama, tetapi kalau kita tengok susunan ulama muhaddithin, ulama hadis ini, hadis ini duduk sebelum membicarakan tentang wudu. Sebab tu khilaf berlaku. Ada yang kata sunat bersiwak, tak kira siwak pakai kayu ke, kan, ataupun pakai buus gigi ke, maknanya adalah sebelum wudu. Adapun sebelum iqamah, sebelum salat, bila iqamahnya ada orang Allahu Akbar, ada orang bersiwak, kan, maka itu sunat yang umum. Ada yang bahas begitu. Bahkan ada pula membahaskan tentang ikut bi'ah, fiqhul waqi'i, keadaan semasa. Kalau keadaan di tempat itu secara adat dipanggil al-adah muhakkamah, adat setempat menjadi hukum. Adat tempat kita, tuan-tuan, surah An-Nur ni secara umum majoritinya memang tak ada orang akan bersiwak bila iqamah dilaungkan, betul tak? Di tempat mazhab Imam Syafi'i, selain daripada di Malaysia Nusantara ni, di mana Yaman, Hadramaut, tuan-tuan, dia Syafi'i, tapi di tempat mereka biasa, memang mereka letak dekat sini ataupun letak kat telinga pun ada, tuan-tuan. Sebab ada hadis, ada asal sahabat pun letak di telinga, bahkan letak di telinga macam pensel, apa dia, siwak itu. Bila iqamah, semua gosok. Jadi benda tu tak pelik. Maka dia ada kontradik berlaku, maka ulama bahas dalam bab memahami adat muhakkamah. Bila adat yang jarang dibuat oleh orang, walaupun asal hukumnya sunat, boleh jatuh makruh sebab mendatangkan rasa pelik ke orang ataupun jijik pada orang, boleh jadi. Ada orang nak buat juga, dia kena buat satu dengan penuh solusi yang begitu hikmah. Dia nak beramal juga dengan benda tu, jarang tempat tu jangan buat, maka dia buat dengan meletakkan benda itu pada tempat yang paling orang kata tak mendatangkan fitnah pada. Contoh, dia letak, dia gosok, dia masuk bekas ataupun masuk dalam plastik, dia masuk dalam poket baju dia. Kalau ada orang gosok macam ni, dia letak macam ni, ada orang jijik, tuan-tuan, minta maaf, walaupun asalnya sunnah. Sebab tu dalam kaedah usul fiqh ini, dia adalah benda yang panggil fiqhul bi'ah, fiqhul waqi'i, dan juga termasuk adam muhakkamah. Itu kena faham dalam kaedah, tuan-tuan. Sebab tu di negara kita memang begitu. Jadi mulut ni, tuan-tuan, bau mulut, tuan-tuan, tengok, nak sebut tentang ihtiram, bukan hanya semata-mata sunnah yang kita nak kejar. Kita nak kejar sunnah itu, ya dapat sunnah dah. Tapi orang yang faham nak bina akhlak peribadi, akhlak ni, tuan-tuan, bukan kita kata aku nak ikut akhlak Nabi semata-mata kerana sunnah itu kita tak faham maksudnya untuk jadi apa, rahmat bagi orang sekeliling kita, tuan-tuan. Itu sebenarnya. Sebab tu tengok, basal je pun, bawang je pun, kalau kita ikut, tak bau mana pun bawang ni, betul tak? Maka hak lebih daripada bawang tu apa? Rokok. Minta maaf sebut, tuan-tuan, gudang garam pula dihisap. Semayang berjemaah, tuan-tuan, nak sebutnya Allahu Akbar, orang sebelah tak isap rokok. Ada orang betul-betul dia tak boleh hidup bawa rokok, tuan-tuan. Tak maaf sebut, ada orang tak boleh. Jadi saya nak pengsan, Allah, orang ni sampai dia ada, ustaz, saya macam mana, saya nampak orang ni saya lari. Apakah macam saya memutus silaturahim? Tak, saya kata kita janganlah beritahu kita ni. Nampak dia kat situ, kita pun pergi cari soft tempat lain. Nak mengelak kita tak tahan, mungkin orang lain boleh tahan, kata. Nampak tak, tuan-tuan, di situ membina peribadi akhlak. Kita tahu dah kita nak semayang. Tengok, semayang berjemaah ini pun sudah membina apa dia? Akhlak dalam diri kita. Nak hijrah, tuan-tuan. Tuan-tuan kata tuan-tuan nak hijrah. Ni sembahyang ni, mula bersembahyang, tuan-tuan. Selesai sembahyang, tuan-tuan, hak lain semua selesai. Kita boleh raikan orang, tuan-tuan. Ini dalam bab perpaduan. Hijrah itu membentuk perpaduan, tuan-tuan. Nampak tak? Lagu hak hijrah, berapa lama lagu hijrah tu, daripada dulu sampai ke la lagu tu, tuan-tuan. Tu je. Sampai orang kata nak pergi ubah lagu tu, subhanallah. Kan tak?
berlaku khilafiah yang kecil sahaja, tapi dia tak faham lagu tu adalah bentuk umum saja. Tak? Ni payah ni mengaji, tak mengaji mafhum mukhalafah ni letih tuan-tuan. Mafhum mukhalafah kalau tak reti mengaji, tak terti tuan-tuan. Contoh banyak benda mafhum mukhalafah ni tuan-tuan. Faham benda yang bercanggah dengan asal maksud. Tu maksud mafhum mukhalafah. Banyak orang salah faham benda ni. Tuan-tuan, kita azan ya. Baik, azan dulu.
La haula wala quwwata illa billah. Baik tuan-tuan, sikit tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalaulah basic asas dalam as-salah itu kita tidak pernah cuba untuk ambil kelebihannya untuk kita implement dalam kehidupan seharian kita tuan-tuan, banyak yang akan lompong dalam kehidupan kita tuan-tuan. Sebab tu kalau kita nak belajar tentang hakul jar, menjaga jiran tuan-tuan, dalam sembahyang berjemaah itu selesai dah. Macam saya sebut, kita bincang tadi bab basal, bawang tuan-tuan, maknanya untuk meraihkan jiran tetangga sebelah kiri kanan tuan-tuan. Di luar selesai tuan-tuan. Rumah kita tuan-tuan, boleh jadi walaupun kita kata kita selalu nafsi-nafsi tuan-tuan, diri kita aja tuan-tuan. Rumah aku tak? Walaupun rumah kita tuan-tuan, tetapi dia ada hubungannya, terkaitnya dengan orang kiri kanan. Bahkan Nabi SAW sebut dalam satu hadis tu 40 tuan-tuan, depan belakang kiri kanan. Kalau ada atas rumah hari ni, ada atas 40. Mana begitu? Tak? Rumah kita bersepah contohnya tuan-tuan, depan di luar rumah tu, dalam rumah tu itu orang tak nampak. Hak depan rumah tuan-tuan, depan rumah, rumput panjang kita buat tak tahu, rumah kita bersepah, jiran kita sebelah ni rasa terganggu tak? Terganggu tuan-tuan. Ibarat macam basal tadi, tengok Nabi sebut basal je pun, bawang tadi. Kalaulah kita faham hukum dalam setiap sembahyang itu bukan hanya hukum semata-mata, tetapi membina akhlak peribadi kita tuan-tuan, insya-Allah baru kita akan faham apa maksud kata Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baru kita akan dapat faham hal itu. Selagi mana kita tak pernah cuba untuk implement akhlak yang dalam solat itu untuk dalam diri kita tuan-tuan, maka kita akan banyak lagi yang dikatakan gagal dalam memahami apa dia sembahyang itu membina peribadi kita tuan-tuan. Sebab tu betul lah kata hukama, macam saya kata tadi, guru kami sebut inna miftahal hijrah, anak kunci hijrah. Dia kata sungguh anak kunci hijrah itu as-salah, sembahyang. Orang kata, contoh kita sebut sikit penutup, solat berjemaah tuan-tuan. Orang yang solat berjemaah pun belum tentu dia dapat untuk implementkan apa yang ada dalam bersolat berjemaah ini. Lagi pula orang yang kurang solat berjemaah ataupun langsung tak pernah solat berjemaah di masjid. Sebab apa? Baru kita akan faham sebab apa Nabi nak bakar rumah orang yang tak mahu solat berjemaah. Bukan hukum semata, kita sana banyak, kalau boleh kita bakar rumah orang yang tak sembahyang berjemaah ni, itu hukum semata kita faham. Tapi Nabi nak beritahu apa kesan dia tu besar tuan-tuan. Kesan kepada perpaduan ummah itu besar kesannya, yang memberikan faktor pembangunan dari sudut ekonomi. Sebab apa ekonomi umat Islam lemah tuan-tuan? Tadi kita nak tanya, sebab sembahyang itu sendiri dalam ekonomi tuan-tuan. Sebab apa ekonomi kita lemah? Kita kata ekonomi kita ni dikuasai oleh orang bukan Islam. 70% tuan-tuan.
30% saja statistik secara kasar tuan-tuan di Malaysia. 30% saja yang adalah milik umat Islam di Malaysia. 70% bukan milik kita tuan-tuan. Sebab apa? Sebab semuanya ada dalam as-salah itu tuan-tuan. Sebab tu dia kena kaji. Sebab tu kalau kita tengok Doktor Yusri Jabar, dia adalah pakar bedah. Tuan-tuan, di Malaysia jarang tuan-tuan berlaku begitu. Di Mesir Al-Azhar ni biasa. Dia lah pakar bedah, dia lah faqih, dia lah fuqaha, dia lah muhaddithin. Sebab tu Dr. Yusri Jabar ni bukan calon-calon orang tuan-tuan. Dia mengajar tafsir, dia mengajar qiraat, dia mengajar hadis, dia mengajar fiqh tuan-tuan. Tapi dia doktor pakar bedah di Mesir tuan-tuan. Tu biasa di negara mereka tu biasa. Sehingga dia sebut, dia kata benda yang sama. Kita tengok. Beliau menyatakan bahawasanya umat kita lemah adalah kerana apa? Lemahnya sembahyang kita tuan-tuan. Sembahyang kita tu lemah tuan-tuan. Orang yang sedia telah sembahyang, macam kita tolaklah solat berjemaah tuan-tuan, yang sembahyang. Kalau kajian lama dulu saya tak ingat, di sekarang ni tak tahulah berapa. 2016 saya ingat tu jurnal bukan jurnal, tesis tuan-tuan. Tesis UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tesis tahun 2016 bawah jabatan Jabatan Dakwah tuan-tuan. Lagi dia mengkaji di bukan satu Malaysia. Skopnya hanya di Gombak tuan-tuan, yang menunaikan solat, bukan solat berjemaah, yang menunaikan solat penuh 5 waktu sehari semalam tuan-tuan. Tuan-tuan agak-agak berapa? 18% sahaja. 18% tuan-tuan. Macam mana umat kita nak maju? Kita dah berasa macam kita macam hari Jumaat, nampak ramai hari Jumaat kan. Penuh, mana-mana kata masjid hari Jumaat penuh. Tetapi hakikatnya yang sembahyang yang tak penuh inilah yang sebenarnya ramai daripada orang yang sembahyang penuh tuan-tuan. 18% tuan-tuan, bayang 18%. Baki itu berapa? Jauh sangat. Ini data yang mereka dapat. Tak, kita kena baca lah macam mana dia proses data tu, macam mana dia dapat data semua. Daripada soal selidik, disingkatkan, disembunyikan nama, dirahsiakan sebagainya. Dia ada kaedah dan ada satu dipanggil Allah Masya Selamat, lupa lama dah tak buat tesis, lupa dah dia punya tu. Ya tak? Jadi tuan-tuan, data tu 2016 di Lembah Kelang, di Gombak. Tu di Gombak tuan-tuan. Na'udzubillah, mudah-mudahannya 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ni meningkatlah. Kita doa begitu. Sebab tu betul tak kaedah Imam Syafi'i, kalau kita nak tengok fiqhul bi'ah, Imam Syafi'i suruh meletakkan sunnat ab'ad dalam bab kunut subuh tuan-tuan. Sebab tu kita tak boleh bagi kata mazhab Hanafi lemah dalam bab ni. Siapa yang kata macam tu, kami mengaji fiqh tuan-tuan, siapa kata macam tu haram jadah dia ni. Sungguh guru kami cakap macam tu. Tak boleh. Semua qaul fuqaha ni adalah muktabar. Kalam Abu Hanifah itu, fatwa Abu Hanifah itu adalah memang terangkat. Kita tak boleh tolak. Cuma keadaan tertentu yang tidak boleh diguna pakai tempat fatwa-fatwa mereka ini. Tetapi hari ini tuan-tuan, kita tengok mazhab yang tidak menggunakan kunut subuh tuan-tuan. Kalau ikut hari ni, keadaan hari ni, pandangan Imam Syafi'i itu adalah lebih afdal untuk berkunut. Sebab lidua ala ummatil muslimin. Kita baca doa kunut subuh tuan-tuan bukan untuk kita yang hak mari solat berjemaah tuan-tuan. Allahumma hdina fi man hadait. Tengok. Kita minta, ya Allah, berikan hidayah kepada siapa yang kau nak berikan hidayah, ya Allah. Mana kita minta semua orang. Sebab bagaimana istimbat berlaku dalam peristiwa Bani Zakwan, sebulan Nabi kunut nazilah kan. Lagi maknanya kunut itu telah dibahaskan di sisi Imam Syafi'i adalah lagilah zaman yang selepas daripada zaman Nabi SAW, lagi ramai manusia yang dibantai. Sebab asal kunut ni tuan-tuan adalah kerana perkampungan Bani Zakwan itu di kalangan hufaz, sahabat-sahabat hufaz yang hafaz Quran telah dibunuh. Itu yang Nabi sedih. Jadi Nabi baca doa kunut. Maka lagilah hari ini di mana umat tak dibantai.
24 jam umat Islam dibantai, tuan-tuan. Maka kalau kita kata fatwa Imam Syafi'i adalah lebih afdal, tapi kita tak boleh kata lemahlah fatwa Abu Hanifah. Tak, haram hukum dia. Kalau guru kami kata ni, haram kamu cakap macam tu. Tak boleh. Kita kena faham waqi'i, dia kata. Sebab setiap fatwa ulama ni dia akan boleh jadi gugur kerana keadaan, bukan gugur fatwa dia tu, gugur sebab keadaan tertentu. Kena faham dalam bab usul fiqh itu, tuan-tuan. Jadi kalau lepas tu kita tengok mendoakan seluruh umat Islam, tuan-tuan. Doa sebab tu imam, tuan-tuan, khalisatan lillah, sungguh-sungguh ikhlas. Doakan ke atas kesejahteraan orang lain, ya Allah, berikanlah hidayah pada semua orang ini, supaya orang yang tinggalkan sembahyang dia sembahyang, yang tak bayar zakat dia bayar zakat, kan? Itulah sembahyang itu membina jati diri akhlak seorang muslim yang benar. Itulah hijrah yang sebenar, tuan-tuan. Yang kita kena balik kepada bab salah tu sendiri, tuan-tuan. Wallah taala alam, cukup sekadar itu, tuan-tuan. Minta maaf, tuan-tuan. Sama hadis tu sama juga, saya bahas hadis tu syatrul at-tuhur syatrul iman. Nanti kita sambung subhanallah tamlaun mizan, subhanallah walhamdulillah tamlaani bainas sama' wal ard. Betul tak? Bainas samawat wal ard. Itu hadisnya itu lah. Aqulu hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajmain. اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وذكرنا مما نسينا وعلم مما جهلنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sudah ingat tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam.